Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Ada yang menuduh institusi pendidikan bawah PAS, khususnya PASTI, Sriti, dan SMITI sebagai pusat ternak walaun sejak prasekolah. Aduh, ya kamu memang dengar betul. Istilah ternak digunakan. Seolah-olah anak-anak yang dihantar ke pusat ini bukan untuk belajar, tetapi seakan-akan dibela untuk menjadi pengikut politik PAS sejak kecil. Persoalannya sejauh manakah tuduhan ini berasas dan kenapakah ia menjadi satu perdebatan hangat yang menyentuh isu politik, pendidikan, malah juga soal agama. PAS melalui kenyataan Datuk Dr. Muhammad Fadzli Hasan yang juga pengurusi Lajnah Pendidikan PAS Pusat dan Timbalan Menteri Besar Kelantan menolak dengan keras label itu. Katanya, beliau menyifatkan istilah ternak sebagai melampau, tidak berakhlak dan menghina. Menurutnya ini bukan saja merendahkan martabat pendidikan awal kanak-kanak, tetapi juga menghina ibu bapa yang dengan penuh tanggung jawab memilih PASTI sebagai tempat mendidik anak-anak mereka. Malah beliau menegaskan PASTI bersama Sriti dan juga SMITI bukanlah alat propaganda politik, tetapi institusi pendidikan yang berteraskan Islam mendidik anak-anak dengan nilai moral, akhlak mulia, dan asas akademik yang menyeluruh. Namun kontroversinya timbul karena kenyataan keras daripada seorang aktivis NGO, Muhammad Faiz Naaman, dari Rakan Nasionalis Moderat yang menggesa kerajaan menilai semula kewujudan institusi pendidikan ini. Hujahnya mudah. Ia beroperasi di bawah parti politik secara langsung, maka wajar dipersoalkan kesesuaiannya. Bagi Faiz, pendidikan tidak seharusnya dijadikan platform politik, lebih-lebih lagi apabila melibatkan kanak-kanak kecil yang sedang membina asas pemikiran mereka. Disinilah isu besar terus meletup. PAS mempertahankan bahwa sebagai sebuah parti politik, mereka memang dibenarkan untuk menjalankan aktiviti pendidikan berlandaskan Islam. Malah ia selarik dengan pasal 6-2 Perlembagaan PAS. Dengan kata lain, penubuhan PASTI, Sriti, dan juga SMITI bukan sesuatu yang haram ataupun menyalahi undang-undang, malah ia adalah manifestasi perjuangan parti itu. PAS berhujah, mereka tidak melanggar akta pendidikan, tidak menyentuh mana-mana garis perundangan. Sebaliknya hanya menyediakan satu lagi pilihan pendidikan kepada rakyat, khususnya ibu bapak yang mahukan pendidikan awal berteraskan Islam. Namun, satu lagi isu sensitif yang terdedah dalam kenyataan Muhammad Fadzli ialah soal guru. Beliau mengakui bahwa guru-guru di PASTI sebenarnya bukan pekerja bergaji tetap. Mereka berstatus sukarelawan, bukan pekerja rasmi di bawah mana-mana struktur gaji. Apa yang mereka terima hanyalah allowance, bukan gaji minimum sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Buruh. Justru gaji minimum tidak boleh diaplikasikan ke atas mereka. Bukankah ini membuka ruang kepada kritikan bahwa PAS mungkin sedang menggunakan guru-guru ini untuk menggerakkan pendidikan mereka tanpa perlindungan undang-undang pekerjaan yang sepatutnya? Disinilah timbul lagi satu perbahasan. Adakah pendidikan ini benar-benar demi perjuangan Islam ataupun adakah ia juga menjadi satu cara parti menggerakkan agenda dengan kos yang rendah kerana guru tidak dibayar seperti standar pendidikan arus perdana. Kalau kita lihat sejarahnya, pasti bukanlah satu benda yang baru. Ia sudah bertapak sejak tahun 1980-an dan sehingga kini dilaporkan sudah melebihi 2.000 buah cawangan seluruh negara dengan puluhan ribu pelajar. Malah laporan sebelum ini menyebut bahwa pasti berjaya menjadi antara rangkaian pendidikan prasekolah Islam terbesar di Malaysia. Jadi tidak heranlah kenapa tuduhan bahwa ia menjadi pusat penternakan walaun begitu sensitif.
Karena kalau benar ia berfungsi sebagai medan indoktrinasi politik, maka kita bercakap tentang puluhan ribu kanak-kanak yang dari kecil sudah diasuh dengan satu kerangka pemikiran politik tertentu. Namun dari sudut lain, PAS boleh berhujah bahwa mereka hanya mengisi kekosongan yang kerajaan tidak mampu penuhi. Ramai ibu bapak khususnya di luar bandar mencari alternatif pendidikan Islam yang lebih mendalam dan pasti menawarkan package itu dengan kos lebih rendah berbanding tadika biasa ataupun swasta yang biasa. Jadi adakah salah kalau PAS mengisi keperluan ini walaupun ia datang dengan bendera parti? Disinilah persoalan kontroversi besar pun muncul. Adakah pendidikan berasaskan parti politik khususnya PAS benar-benar bebas daripada unsur indoktrinasi politik? Bagaimana pula dengan buku teks, silibus, dan pendekatan pengajaran? Betulkah ia hanya fokus kepada Islam, akhlak, dan akademik ataupun ada suntikan halus politik parti yang diserapkan kepada anak-anak ini sejak kecil? Kalau kita lihat sejarah politik dunia pun menunjukkan banyak parti menggunakan pendidikan sebagai alat untuk membina pengaruh jangka panjang. Contohnya, parti-parti besar di negara lain sering membina sekolah sendiri bagi memastikan generasi muda terikat dengan ideologi mereka sejak awal. Jadi, mustahilkah perkara itu berlaku di Malaysia, khususnya dengan pasti? Persoalan kedua yang lebih pedas, bagaimana pula nasib guru-guru? Kalau mereka hanya dianggap sukarelawan tanpa hak bekerja, adakah itu tidak menzalimi mereka? Bukankah guru sepatutnya dihargai sebagai pendidik profesional yang membawa peranan besar dalam membentuk generasi? Atau adakah alasan sukarelawan ini hanya satu cara untuk melepaskan tanggung jawab keuangan dan juga undang-undang? Kalau benar begitu, tidakkah PAS sepatutnya lebih telus dalam memastikan guru mereka mendapat perlindungan sewajarnya memandangkan mereka mendidik ribuan anak-anak umat Islam di negara ini? Dan akhirnya mari kita lontarkan satu lagi persoalan yang paling kontroversi untuk penonton, sahabat-sahabat semua pikirkan. Adakah wajar sebuah parti politik walaupun ia memperjuangkan agama, terutamanya Islam, mengendalikan sistem pendidikan seawal prasekolah sehingga menengah? Atau sepatutnya pendidikan dipisahkanlah sepenuhnya daripada politik supaya kanak-kanak membesar dengan minda yang bebas tanpa terikat kepada ideologi mana-mana parti? Kalau Anda perasan, kontroversi ini bukan sekadar soal label ternak walaun. Ia menyentuh soal-soal besar, masa depan pendidikan Islam di Malaysia, hak guru, dan juga persoalan sejauh mana politik boleh masuk ke ruangan pendidikan. Adakah kita mahu anak-anak kita dididik dengan ilmu yang membebaskan, atau kita mahu mereka diwarnai dengan ideologi tertentu sejak kecil? Itulah perbahasan yang bakal terus hangat. Ada yang akan kata pasti menyelamatkan generasi dengan asas Islam yang kuat. Ada pula yang akan kata ia hanya satu cara halus PAS memperluaskan pengaruh politiknya. Yang mana satu benar? Itu kawan-kawan bergantung kepada bagaimana kita menilai bukti, pengalaman, dan juga realiti di lapangan. Dan sekarang ini saya ingin tanya Anda semua, kalau satu hari nanti kerajaan menilai semula pasti Sriti dan juga Smiti ini, patutkah ia dibiarkan terus sebagai alternatif pendidikan atau patutkah ia dipisahkan sepenuhnya daripada parti politik kepartian? Bukankah ini sebenarnya pertarungan antara pendidikan, agama, dan politik yang tidak pernah selesai? Jadi kawan-kawan, apakah pandangan Anda? Adakah label pusat ternak walaun itu agak keterlaluan ataupun sebenarnya ada asasnya juga yang mungkin kita takut untuk akui? Baiklah, jangan lupa perdebatan ini bukan sahaja soal politik tetapi juga masa depan generasi yang akan mewarisi negara kita. Kalau Anda rasa isu ini patut dibincangkan lebih luas, tekan butang like, komen pandangan Anda dan juga cadangan panas Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk lebih banyak pendedahan kontroversi macam ini.
Percayalah, isu ini bukan akan mati esok, malah mungkin akan menjadi lebih besar apabila PRU ataupun PRN tiba nanti. Anda mau tahu apa yang akan berlaku seterusnya? Tunggu, kita akan bongkar lagi selepas ini. Tetapi buat masa sekarang, terima kasih, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekali lagi semua kawan-kawan, sekian terima kasih.